Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan mengenai konsep insan. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli iaitu Nur Atikah, Nur Amirah, Anis Nazirah, Nur Hidayah, Siti Sarah, Nur Haidatul Atirah, Ebi Rumi, Nur Syakirah, Nur Fauziah dan Siti Nur Nadirah. Dalam tajuk konsep insan ini, kumpulan kami akan menguraikan lebih lanjut mengenai asal-usul, sifat insan dan juga insan sejahtera. Sejarah falsafah terutama falsafah Greek silam dan juga falsafah ketimuran ataupun juga dikenali sebagai Oriental Philosophy telah menggunakan pemikiran falsafah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Falsafah merupakan sesuatu perkara yang telah sebati dalam kehidupan. Falsafah juga bukan hanya membincangkan mengenai metafizikal, epistemologi, logik dan etika, tetapi juga membincangkan mengenai aspek kehidupan dalam mencari kebahagiaan. Dalam slide ini, saya akan membincangkan mengenai konsep falsafah dan juga asal-usul insan yang berasal daripada tradisi barat, tradisi timur, physical, material, spiritual, rohani, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dari sudut perspektif falsafah, sekiranya kita memahami konsep insan, ia akan membantu kita dalam mencari kesempurnaan kehidupan yang lebih bermakna berteraskan kepada konsep insan seperti yang telah difikirkan oleh ahli-ahli falsafah terdahulu. Dari sudut falsafah barat pula, ia terbahagi kepada 4 kategori iaitu falsafah Greek, falsafah Friedrich dari Jerman, falsafah zaman pertengahan dan juga falsafah zaman moden. Dalam slide ini ialah falsafah Greek. Man is a rational being, a man is a rational animal. Ia merupakan petikan daripada Aristotle dan ciri-ciri manusia yang telah dibincangkan adalah pemikiran atau akal fikirannya rasional dapat membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia bersifat logocentrism iaitu berpusatkan kepada akal fikiran yang bersifat rasional dan intelektual semata-mata. Falsafah Friedrich Jerman menyatakan Greek literature is interesting because it presents a different side of man. It gives us a picture of the dark side of humanity. Menurut Friedrich, konsep insan tidak berteraskan logocentrism tetapi berteraskan kepada emosi dan intuitif manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Nietzsche dan golongan counter-enlightenment menyangkal konsep man as a rational being dan mencadangkan bahawa man as having to adopt scientific approach of life. Menurut falsafah barat pada zaman pertengahan, konsep insan dipengaruhi oleh fahaman agama, khususnya agama Kristian. Pada zaman pertengahan ini, mereka menguraikan konsep insan dan sifat kemanusiaannya dari perspektif agama. Contohnya, sebagai makhluk Tuhan, patut patuh kepada hukum Tuhan. Yang seterusnya adalah falsafah barat zaman moden. Existentialisme seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre mengatakan bahawa manusia itu lahir tanpa panduan dalam hidup. Oleh hal yang demikian, tugas manusia apabila berada di dunia adalah untuk mencari makna dalam kehidupan sendiri. Seterusnya, konsep insan dari falsafah Islam. Yang pertama, konsep insan berteraskan ajaran Islam. Hablun min Allah, hubungan dengan Allah. Hablun min an-nas, hubungan dengan manusia. Hablun min al-alam, hubungan dengan alam. Yang kedua, manusia sebagai hamba. Man is a servant of Allah. Sebagai hamba, kita harus patuh kepada Allah dan tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh tuannya. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah. Man is a vicegerent of Allah. Manusia adalah wakil Tuhan dan manusia berperanan menjalankan amanah dari Allah serta memikul tanggungjawab sebagai pemegang amanah seperti menjaga alam sekitar. Seterusnya ialah konsep insan dari tamadun India. Dalam tamadun India, konsep insan ini dapat dilihat berdasarkan kepada dua aspek. Aspek yang pertama ialah konsep insan ini dapat dilihat berteraskan kepada ajaran Hindu, manakala
Aspek yang kedua adalah konsep insan ini dapat dilihat berdasarkan konsep kelahiran semula. Bagi konsep insan berteraskan ajaran Hindu, insan merupakan manusia yang dianggap sebagai suatu kejadian yang mempunyai roh. Selain itu, insan juga merujuk kepada Atman yang bergabung dengan Brahman. Seterusnya masuk kepada konsep insan mengikut konsep kelahiran semula, di mana insan ni merujuk kepada manusia yang dilahirkan semula bergantung kepada amalan yang dilakukan oleh seseorang insan tersebut sepanjang berada di muka bumi. Contohnya, sekiranya seseorang insan melakukan perkara baik, maka insan tersebut akan mendapat balasan baik. Situasi tersebut telah menunjukkan bahawa seseorang insan itu mencapai moksa. Konsep insan dari tamadun Cina pula dapat dilihat berdasarkan kepada beberapa aspek. Yang pertama adalah berteraskan kepada fahaman Buddhisme. Bagi fahaman Buddhisme, konsep insan dan konsep ketuhanan adalah berbeza. Ini kerana mereka menganggap bahawa konsep diri ataupun konsep self adalah tidak wujud. Seterusnya ialah berteraskan kepada konsep kehidupan ini adalah sengsara dan derita. Bagi konsep ini, seseorang insan bermaksud bahawa manusia perlu membebaskan diri daripada kesengsaraan dan penderitaan. Cara untuk membebaskan diri daripada kesengsaraan adalah seseorang insan itu perlu bertindak mengikut realiti, iaitu seseorang insan tidak seharusnya mempunyai pergantungan terhadap dunia, harta benda dan sebagainya. Ini kerana kesemua itu adalah bersifat tidak kekal. Pembebasan yang dimaksudkan ini adalah pembebasan dalam setiap kelahiran semula. Ini dapat dilihat apabila selagi seseorang insan itu tidak mencapai kesempurnaan, selagi itulah insan itu tidak mencapai nirvana. Dengan ini, seseorang insan akan dilahirkan semula dan mengalami semula kitaran kesengsaraan sehinggalah mereka mencapai nirvana. Selain itu, dalam tamadun Cina, konsep insan juga dapat dilihat berteraskan kepada konsep aliran Konfusianisme. Bagi aliran Konfusianisme, konsep insan ini bukan berteraskan agama ataupun bersifat wahyu, tetapi konsep insan ataupun idea insan adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang perlu diikuti oleh seseorang insan bagi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Contohnya, etika seseorang anak yang wajib menghormati ibu bapa dan etika seseorang insan mentadbir alam dengan adil dan saksama. Dalam tamadun Cina, konsep insan juga dapat dilihat berteraskan kepada konsep Taoism. Tao merupakan sesuatu yang tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa-apa kewujudan yang ada dan tidak boleh diberikan gambaran yang jelas. Berdasarkan konsep Tao tersebut, kita dapat huraikan bahawa konsep insan yang berteraskan kepada konsep Taoism ini merujuk kepada seseorang insan yang dilihat dari konteks hubungannya dengan alam sekitar. Contohnya, kita dapat lihat tindakan seseorang insan yang menghormati alam menyebabkan mereka mencapai kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dalam konsep Taoism ini juga terdapat konsep Wu Wei yang bermaksud tindakan yang selari dengan fitrah alamiah. Bagi konsep ini,
Seseorang manusia ataupun insan haruslah tidak meletakkan kepentingan dirinya dalam melakukan sesuatu tindakan. Seterusnya, konsep insan dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan pula dapat dilihat berdasarkan rumus Jerry, iaitu J yang bermaksud jasmani, E yang bermaksud emosi, R yang bermaksud rohani dan I intelek. Bagi aspek jasmani, merujuk kepada seseorang insan yang mempunyai badan ataupun fizikal yang sihat. Manakala dari segi emosi pula, seseorang insan itu merujuk kepada man is being with emotion and feeling, iaitu seseorang insan yang mempunyai emosi dan perasaan. Dari segi rohani pula, seseorang insan itu akan menekankan amalan keagamaan dalam menjalani kehidupannya. Manakala dari segi intelek bermaksud seseorang insan itu akan membina akal fikiran yang lebih kritis dan lebih tajam demi mencapai ilmu yang luas dan mendalam. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini bertujuan untuk melahirkan rakyat yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Seterusnya, mampu mencapai kesejahteraan dan yang terakhir adalah untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. Hakikat dan sifat insan pula terbahagi kepada 4, iaitu spiritual, fizikal, material dan rohani. Potensi insan yang seimbang dapat dilihat berdasarkan raja piramid ini, iaitu ketuhanan, kemasyarakatan dan diri, yang di dalamnya terdapat jasmani, emosi, rohani dan intelek yang dikenali sebagai Jerry. Terdapat 3 peranan konsep insan sejahtera dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan. Yang pertama adalah manusia itu mempunyai sifat yang lebih kurang sama, tapi konteks luarannya berbeza. Yang kedua, seseorang insan mampu menghadapi apa jua cabaran jika memahami Jerry, iaitu sesuatu insan yang mempunyai sifat holistik dan seimbang. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, cabaran yang dihadapi kebiasaannya daripada satu aspek Jerry. Insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan terbahagi kepada 2, iaitu krisis kemanusiaan dan insan sejahtera. Insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan terbahagi kepada 2, iaitu krisis kemanusiaan dan insan sejahtera. Insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan terbahagi kepada 2, iaitu krisis kemanusiaan dan insan sejahtera. Akhir sekali, perkara yang dapat disimpulkan adalah falsafah insan berbagai kefahaman bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Seterusnya, penghayatan falsafah insan berkaitan Jerry dapat membolehkan seseorang itu menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupannya. Seterusnya, falsafah sejahtera itu sendiri mempunyai pengertian yang tinggi. Dan akhir sekali, sebagai contoh, kedah sejahtera, salam sejahtera. Korea pakai konsep sejahtera di negaranya dengan mewujudkan Center of Sejahtera.